perasan tak AES tu sebelum masuk simpang Sungkai tu, baca ayat ni sebelum lalu situ kan. Lagi satu lagi tu yang sebelum dekat mana, sebelum simpang Pulai tu, dia duduk bawah jambatan tu, polis tu baca situ. Kono jugalah ustaz, rupanya polis dah baca dulu sebelum kau baca. Tu yang kono tu, polis dia. Kau ingat polis tak mengaji ke? Polis mengaji tu. Itu yang dia nampak. Polis nampak kita tak nampak dia. Dia waja'alna min baini aidihim, zap dah kono. Sekarang mana dah tembak depan, semua tembak belakang kan. Jadi hati-hati ya. Macam itulah. Jadi Nabi keluar, Nabi pula berstrategi. Macam mana? Tak boleh terus sebab semua jalan dah dikepung. Nabi bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar di gua Thur. Tu pun bantuan Allah sampai. Bayangkan sembunyi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan pengerusi acara, bahagia Dif kehormat Muhammad, wakil rakyat kita, begitu juga Yang Muhammad yang bahagia Datuk Paduka Orang Besar Jajahan. Seterusnya semualah tak sempat saya sebutkan di sini, barisan imam, barisan jawatankuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita pada hari ini bersama-sama di dalam majlis ilmu dalam membicarakan tentang hijrah dan cabarannya masa kini. Dan bila kita sebut tentang hijrah, yang mana kita tengok bagaimanakah dalam satu hadis disebutkan an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalaskan berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sama seperti apa yang diniatkannya, sama seperti apa diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang pentingnya ayat innama a'malu bin niat. Yang sungguhnya satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Wa innama likum limri'im nawa. Yang bermaksud apa? Yang bermaksud segala perbuatan bergantung pada niat, dan orang tu akan dapat apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Kenapa Nabi sebut tu? Barang siapa hijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kenapa kan? Sebab apa? Sebab ada seorang yang ikut Nabi tu kan, dia niat dia sebenarnya bermula dia tak nak hijrah, kan? Dia tak nak hijrah, tapi ada sebab lain yang dia nak berhijrah. Ada sebab lain yang adalah sebab dia suka dekat satu perempuan dan dia nak bernikah dengan perempuan itu. Kan? Dia nak ikut perempuan tu, dan perempuan tu kan, boleh kalau nak nikah dengan aku kau kena ikut hijrah. Itu yang jadi keluar ayat tu kan, iaitu kisah Muhajir Ummi Qais. Seorang lelaki badui daripada satu kabilah, dia meminang seorang wanita yang bernama Ummi Qais, maka dia pun turut berhijrah. Lalu dia mengahwini perempuan tersebut. Jadi dia akan samalah apa yang dia nak. Jadi kesimpulan daripada ayat, daripada hadis dan kisah itu tadi, pentingnya niat itu. Nabi sebut tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nabi kata tak ada lagi dah hijrah. Tak ada lagi dah hijrah. Maknanya maksud Nabi itu hijrah secara perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain tu,
kan? Tak ada lagi dah, yang ada cuma niat dan jihad. Makna nak beritahu apa? Niat tu pun susah. Nampak macam senang, paling tidak niat lah. Niat pun susah. Orang bangun tidur pun terlupa niat puasa, kan? Orang yang masa bulan puasa itu ramai yang tertinggal niat. Tu yang tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama tu. Dah tanya kita depan tu. Kalau bangun tu terlupa nak niat, bolehkah kita puasa? Tanya lagi tu. Soalan tu datang pada orang berumur, kanak-kanak berumur 60 tahun. Dah 50 tahun dah, 50 tahun dah dia puasa. Macam tu kat soalannya. Nak tunjukkan niat pun susah. Ustaz, kalau lupa niat boleh ke? Niat lagi tanya tu, kan? Ustaz, niat bahasa Melayu ke tak? Satu seorang kita tanya, kan? Jadi mana mustahaknya niat tu? Faham tak katnya? Faham kan? Faham. Jadi sekianlah camah hari ni, kan susah kan? Kan? Macam tu. Tapi tak adalah macam tu, kan? Jadi kalau kita tengok hijrah itu sendiri, pengertian hijrah itu sendiri adalah sangat banyaklah, pelbagai maksud hijrah. Hijrah itu dikatakan sebagai penghijrahan. Yang popular kita faham adalah penghijrahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan penghijrahan yang dimaksudkan dalam Islam, orang Islam tahu bila ma'al hijrah aja, dia tahu perpindahan Nabi daripada Yathrib daripada Mekah ke Yathrib, Mekah ke Madinah, kan? Jadi makna berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi bila Nabi sebut tak ada lagi dah penghijrahan secara macam tu, tak ada lagi dah selepas Fathu Makkah, maka Nabi memaksudkannya niat dan jihad. Maknanya perubahan yang nak dimaksudkan tu termasuk gak perubahan sikap daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Jangan risau, confirm ada perubahan yang boleh kita buat. Sebab kita yang lebih tahu apa yang ada dalam diri kita. Kita tahu dekat mana kedudukan kita. Maknanya kita tahu dah kedudukan kita sekarang kat mana dalam hati kita. Bila setiap kali ada penceramah sebut bagi nasihat satu perkara, mesti terdetik dalam hati. Terdetik hati. Betul jugalah apa dia cakap ni. Cuma kita tak cakap je. Betul dia cakap ni. Aku ni banyak dosa aku ni. Cuma tak cerita dengan orang je. Tak cerita dengan orang dalam hati. Jangan kita berbicara soal orang lain, mengumpat mengutuk orang, apa hukumnya berdosa. Akulah tu dalam hati dia. Dalam hati dia. Cuma dia tak cakap dengan orang. Tu sebabnya kena datang masjid. Kena datang masjid, kena datang majlis ilmu. Sebab ada harapan jadi baik. Kan? Dengar dah, betul lah kata ustazah ni. Betul lah kata ustaz ni. Aduh, betul lah kata penceramah ni. Keluar pada masjid, buat perangai dia balik. Itu biasa. Datang masjid balik. Betul lah, lama kelamaan mudah-mudahan meresaplah nasihat yang disampaikan dalam majlis ilmu. Melainkan tahap bengap dia tu, kan? Memang sampai 60 tahun dia tak berubah. Disebabkan oleh camah-camah dia dengar tu tak cukup berkesan lagi. Tapi sebenarnya sebab apa? Sebab hati manusia ni bukan kita pegang. Hati manusia ni Allah yang pegang. Ya. Jadi mana kata kita kena berdoa. 3 perkara yang kita kejar dalam hidup ni. Yang pertama, kita kena kejar apa yang disebut sebagai hidayah. Kenapa nak kejar hidayah? Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau dia tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Beli nombor tak rasa apa. Okey. Ikhtiar dia kata. Kan, tak ada hal tak ada, kan. Yang penting aku tak mencuri duit orang. Ini namanya pelaburan. Dia mula berbual sesama dengan kawan dia di kedai kopi tertentu untuk menentukan nombor yang boleh dicai supaya kena dengan apa yang dihasratkan. Menang pula second prize. Kan betul? Tuhan kalau bagi dia menang tu bala tu. Kan? Tuhan kadang-kadang bagi. Ada hamba Allah yang saya kenal, memang kena dia main nombor. Dan sampai ke tua dia tak berhenti main. Kena je. Orang pun ni kan kena kaya. Tukar kereta, tukar motor. Malah nak cakap lah. Nanti kalau saya sebutkan detail apa berlaku pada dia, nanti keluarga dia tahu saya cakap pasal dia. Memang rapat lah. Orang kata rapat lah dengan rumah mak saya tu. Malah nak cakap lah. Ada lah, kan. Tapi makna kata memang hidup ni. Kenapa macam tu
Aku ni semayang hari-hari tak dapat apa pun, dia kata. Pergi masjid hari-hari, dia main Nur Hasan, kena, dah lah kena nombor, second prize, third prize, siap belanja je ke masjid. Orang ajar betul. Contoh lah. Kan, malam Jumaat saya belanja. Imam pula siap tanya tiap minggu ni nak belanja tak? Boleh, katakan. Imam pula tak tahu dia dapat duit apa. Oi, banyak duit kau sekarang. Saya ada melabur sikit-sikit, kata cik ayat dia kan. Contoh lah. Tuan-tuan hati-hati ya, buat pelaburan-pelaburan ni hati-hati. Ada juga pelaburan dalam Facebook tu ada keluar. Dia letak muka Samsul Rebat, Ustaz Haryanto, ada satu ustaz dia letaklah 2-3 orang. Pelaburan. Risiko yang hampir sifar, dia kata. Bersama-samalah pulangan menguntungkan. Cakap mana aku nampak gambar aku ni? Rupanya gambar tazkirah malam Jumaat tu dia editnya. Ya, adanya dia edit gambar tu. Banyak ramai orang kena. Yang pecamah-pecamah tu dia letak. Kena tipu pula tu. Tak tahulah. Ada kan yang ramai masuk. Orang sungkai lah ramai masuk tu. Yang pun teruk sangat kan. Itulah tu. Kita ni kadang tak yakin dengan rezeki Allah. Tak yakin. Kita kadang habislah. Kenapa lah aku ni? Aku nak agak kaya, dia kata kan. Tapi kita ni masalahnya kaya tu tak sabar. Kita cuba fikir balik. Bayangkan di dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13 Allah bagi tahu apa? Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah bagi tahu, maukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah perjuangan membela agama Allah dengan 2 perkara. Pertamanya harta benda, dan yang keduanya diri sendiri. Harta benda, diri sendiri. Maknanya sedekah, keluarkan duit ke jalan Allah. Yang kedua diri sendiri, jaga perangai, buat perangai elok. Dan apakah keuntungannya? Dalam surah As-Saff 12, 13, 14 pula beritahu ada beberapa keuntungannya. Pertama, akan diampunkan dosa-dosa. Kedua, akan diberikan syurga, dikurniakan syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan memberikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Dan yang keempat, Allah berikan pertolongan. Kemenangan cepat masa berlakunya. Itu nak cepat kaya tadi. Salahnya nak kaya modal tak nak keluar, lalu tabung lelap. Seorang suruh sedekah subuh waktu PKP itu, ramailah yang ambil nombor akaun Masjid Jamek daerah Sungkai, Masjid Jamek Sungkai, kata semua kan. Nombor akaun, nombor bank, bank apa sini? CIMB, Bank Islam, RHB Bank 010082, nombor akaun, zrak. Description-nya, doakan saya kaya. Dia tulis dalam tu. Amount RM1. Tu tak tahan tu. Tengok amount RM1. Lepas tu nak kaya kan, modal tak nak keluar. Tu masalah kita. Kadang kita tanya balik. Dia bayangan disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Makna dicintainya tu bila bagi tu terasa. Bila bagi tak rasa apa-apa, maknanya belum cukup sampai lagi tu. Mungkin ada pahala tapi tak sampai lah sebanyak bila bagi tu terasa. Contoh, terbagi 100. Dengan tu dalam poket ada 100, ada RM1, RM1 situ, 100 itu. Lalu ngantuk-ngantuk zap termasuk 100. Tengok dalam poket tinggal RM1. Terjaga dia. Hui, mana tabung tu? Terbanyak pula bagi, contoh kan. Segar mata dia daripada ngantuk tu ni. Maknanya tu maksud dia tadi. Sebahagian pada yang dicintainya, bagi yang kita sayang. Sebelum lepas ni lalu tabung, tak ada dah perasaan. Time ni lah kau nak lalu tabung, bunyi ngek-ngek dia saja pula terjekir masjid saja, biar minyak dia tu tak letak sangat tu, biar ada bunyi ngek-ngek tu, biar orang cepat ready ngek-ngek. Tabung sampai dia dah, aduh hai mula lah. Tengok dalam poket, tengok dalam wallet ada 2 lay, RM1 dengan 100. Dia teringat ayat surah Al-Imran tadi. Barang siapa ya belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian pada harta dicintainya.
Lalu je tabung, ustaz, saya bagi RM5. Sebab apa? Di antara RM5 dengan 100, saya lagi sayang RM5 tu, saya bagi RM5. 100 ni saya tak sayang ustaz. Ustaz tengoklah saya kerja kan, dia kejap lagi dia tu. Kan, itu kau nak bohong siapa? Kan? Tu cerita dia. Jadi hijrah ni menyalakan cahaya harapan. Hijrah ini memberikan satu perubahan. Kebiasaannya perubahan daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Contoh, kalau dulu kita tak semayang, kini kita semayang. Dulu semayang, tapi semayang tu tak pandai sangat. Hari ni kita semayang dengan siap belajar. Dulu mungkin semayang dah belajar, tapi semayang lewat waktu. Sekarang semayang awal waktu. Dulu semayang awal waktu, tapi semayang seorang. Tapi sekarang dah semayang berjemaah. Dulu semayang berjemaah, habis bagi salam, berkecapuih balik. Negeri Sembilan kan tu, berkecapuih ni apa orang KL sebut berdesup lah. Tak sabar-sabar, tak nyempat-nyempat balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik terus dia. Sebab dia kata di Madinah, di Mekah tak ada pun zikir-zikir, balik terus dia kata. Kan? Kan bangsa pemalas tu. Kan? Iyalah, tapi kata kalau boleh berzikir-zikir lah, apa masalahnya? Ulama Nusantara memang saja disusunnya. Lepas bagi salam tu kita zikir. Disusunnya sebab dia dah buat kajian lah. Orang Melayu, Malaysia ni tanah di Nusantara, bukan hanya di Indonesia pun sama. Memang dia terkenal dengan kemalasannya dalam berzikir. Kat rumah belum tentu buat dah. Tu sebab kena kat masjid. Tunggulah sekejap. Kan? Tapi memanglah yang balik tu kita sangka baiklah. Kebanyakannya semua sambil naik motor tu subhanallah, subhanallah sampai rumah. Memang kita tahulah. Sampai kat rumah pun sebelum tidur dia zikir 1000 kali sampai tertidur. Memang ramai macam tu. Orang sungkir. Kan? Macam tu. Tapi kena sebab ulama Nusantara dah kaji tu. Saja disusunnya tu. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Sebab istighfar, minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Lepas tu habis tu buat apa? Baca pula ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi itu juga salah satu merupakan pembendaraan daripada syurga yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya kita amalkan. Kemudian dah habis tu buat apa? Kita pun zikir subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, puji Allah. Kan? Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Paling tidak itu lah. Kemudian habis itu Al-Fatihah, baca doa, minta dengan Allah. Sebab apa? Jangan berhenti meminta daripada Allah. Kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Apa masalah? Yang bergaduh-gaduh ni sampai tahlil pun tak boleh, apa pun tak boleh, semua tak boleh. Semenjak apa? Semenjak buka kitab TikTok dengan Instagram. Tiba-tiba dia lagi pandai lebih pandai daripada ulama-ulama akad Perak ni. Tiba-tiba pula dia lagi pandai. Semua tak betul. Mufti Perak tak betul. Semua tak betul. Yang betul ulama TikTok dia. Semua tak boleh. Baca Yasin kat kubur tak boleh. Tak boleh baca Yasin kat kubur ni, tak boleh. Habis nak baca apa? Baca WhatsApp. Baca surat khabar boleh. Tapi apa tak boleh buat? Malam ni nisfu Syakban. Kebetulan pula orang Perak ni ada yang baca Yasin 3 kali. Bacalah, tak ada masalah. Nabi pesan malam nisfu Syakban hidupkan dengan amal ibadah. Hidupkanlah. Salah satunya nak baca Yasin. Boleh. Yang tak boleh kita mewajibkan tu yang tak boleh. Siapa nak baca 3 kali? Bacalah. Tak terdayalah baca 3 kali sekali boleh tak? Boleh. Yang larat nak baca satu Quran boleh. Ustaz tak larat baca Yasin 3 kali, 2 kali boleh? Boleh. Sekali boleh. Tak pun bismillahirrahmanirrahim Yasin sadaqallahul azim boleh. Masalah. Lepas tu kau cari tadi kau gantung lagi, tak gunalah kau hidup, pemalih hidup kau. Kalau bertanya dengan imam macam tu Mam, boleh tak imam bagi amalan yang pendek-pendek yang senang saya amalkan? Tak ada yang tanya yang panjang lah. Semua tanya yang pendek-pendek. Tapi sebenarnya itu memberi jalan saja untuk kita beribadah. Kan duduk mana? Yang duduk baca Yasin Khamis malam Jumaat tu semua dengan akor dia tu. La ilaha illallah. Memanglah. Yang duduk mengangkang kat kodam mamak tu yang tak baik apa-apa semua syurga tu. Kan? Takkan tak faham? Tak, ini cynical tau. Ini sindiran. Janganlah ambil statement saya. Duduk mengangkang pahala, syurga. Kena fahamlah maksud saya tu ya. Jadi mana kalau kita tengok Nabi waktu nak berhijrah, jangan sebut Nabi ni takut, tak ada. Nabi tak takut dah.
Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kita tengok Nabi dibawa pergi ke Baitul Laham, Bukit Tursina, ditunjuk oleh Jibril. Kau nampak tu, itulah Yatrib. Kenapa pula? Nama tak lama lagi kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Jibril dah tunjuk dah. Oh, tak lama lagi. Masa tu Nabi dah dapat bayangan dah Nabi akan diarah berpindah. Macam kita lah, tak lama kita dapat surat. Kan? Dapat surat kita akan berpindah. Kita akan dapat surat berpindah satu tempat ke tempat lain. Tapi Nabi nak bagi tahu akhlak Nabi. Bila Allah suruh, Nabi tidak, pun tidak. Tak ada banyak cerita dah. Dah Allah suruh pindah, pindahlah. Kita kalau dapat surat perpindahan, pertukaran guru. Contohlah ataupun pertukaran pegawai daripada Perak kena bertukar ke Pahang, Ulu Tembeling. Mulalah buat surat minta sokongan daripada YB Zaidi. Tolong sahkan, sokong permohonan minta penangguhan perpindahan kerana ada urusan yang belum diselesaikan. Banyaklah kau urusan belum selesai. Dah kau nak tukar je lah. Saya yang menurut perintah. Aduh. Dalam tempoh 3 minggu yang dia minta tangguh tu, dia jumpa pula kabel lagi besar lagi supaya make sure dia tak jadi pindah. Tentulah. Banyak macam perangai kan, takut pindah. Sebenarnya kita kena percaya ada hikmah di sebalik satu perkara. Nabi disuruh Allah Ta'ala suruh perintah pindah, pindahlah. Tu sebab apa juga perintah Allah, jangan banyak cekadak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan dah, tutup TV, semayang. Macam tu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah mula 7 hari mencintaimu. Kan 3 kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melur untuk Firdaus. Risik pada hati kan? Alip sata kan? Sian betul dia ada 2 bini betul? Bergaduh dengan madunya. Allahu Akbar. Ini semua saja menakut-nakutkan orang perempuan tentang poligami. Tapi orang perempuan senyum je, makna dia dah faham dah poligami ni okey sebenarnya kan. Orang perempuan kan tak rapek dah tuan-tuan, tak rapek dia angguk dah kan. Ini contoh je kan. Tapi mana kata kalau kita tengok Allah suruh semayang lah. Tu sebab maghrib tu saja je imam tu mendayu hayya 'alas salat. Dia bagi masa. Marilah semayang. Dia kata panggil bagi masa cepat datang masjid. Tapi apakah cabarannya? Cabaran dia nafsu. Cabaran dia syaitan dan iblis membisikkan macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah maghrib lah. Lek lu. Syaitan kata. Drama ni iklan karang barulah kau semayang. Dia kata apa? Orang yang nak pergi semayang pula, nantilah dulu. Awal lagi tu, sempat lagi tu, orang belum semayang sunat lagi. Dia kata. Dia pun daripada nak bergegas ni, relax lah pula. Sama laju ni mula. Relax, kan bahaya jadi apa-apa. Cuba tenang. Sempat lagi tu, paling tidak kau masuk rakaat kedua pun tak apa, walaupun kau lambat sikit. Yang penting kau semayang. Tu cara setan iblis mengganggu kita. Sampai kat masjid orang dah habis semayang, tak apa kau salam je, orang kan tahu pun kau tak semayang. Lagi teruk. Bayangan itulah kerjanya. Kan Nabi kata iblis dan syaitan ni mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Jadi Nabi bila perintahkan untuk keluar, Nabi berstrategi yang diajaknya oleh Saidina Abu Bakar. Yang Nabi memberitahu pada Saidina Ali, wahai Ali, kau gantikan aku di tempat tidur aku. Tengok, bukan senang. Saidina Ali punya seronok dapat gantikan Nabi dekat tempat tidur. Dapat gantikan Nabi kat tempat tidur. Dengan tahap tahu semua orang nak bunuh Nabi ni. Puak-puak Quraisy ni berbincang, termasuklah iblis yang menyamar menyerupai ketua kaum. Salah satu kaum Quraisy ni, satu kabilah, ketua kabilah kononnya, dia memberitahu, tak payah lagi dah tangkap dia, bunuh aja, kita tawarkan satu kepala 100 ekor unta. Betul tu, semua setuju, semua nak bunuh Nabi. Dengan tahap tu Nabi nak keluar dari rumah, tentera kafir Quraisy dah standby dah kat luar rumah. Kalau betul Nabi pelarian, Nabi duduk dalam tu, Nabi cari jalan nak lari, Nabi tak lari pun. Nabi keluar, Nabi menghadap tentera tu, kan? Bila keluar, bantuan Allah
Allah berikan bantuan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Keluar tu tentera tu melihat tapi dia tak nampak. Dia nampak tapi dia tak melihat. Macam itulah. Nabi siap ambil pasir tu letak kat kepala salah satu tentera tu. Letak kat kepala tu, berdebu macam ni. Tak nampak lagi tu. Kan sambil Nabi baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Perasan nak AES tu sebelum masuk simpang Sungkai tu, baca ayat ni sebelum lalu situ kan. Lagi satu lagi tu yang sebelum dekat mana, sebelum simpang Pulai tu, dia boleh duduk bawah jambatan tu polis tu, baca situ. Kono jugalah ustaz, rupanya polis dah baca dulu sebelum kau baca. Tu yang kono tu polis dia. Kau ingat polis tak mengaji ke? Polis mengaji tu. Itu yang dia nampak. Polis nampak kita tak nampak dia. Dia waja'alna min baini aydihim, zap dah kono. Sekarang mana tembak depan, semua tembak belakang kan. Jadi hati-hati ya. Macam itulah. Jadi Nabi keluar, Nabi pula berstrategi. Macam mana? Tak boleh terus sebab semua jalan dah dikepung. Nabi bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar di gua Thur. Tu pun bantuan Allah sampai. Bayangkan sembunyi. Kalau siapa yang dah pergi Mekah Madinah, dah pergi berziarah dan buat umrah haji ni, kalau dia pergi berziarah dia akan tengok betapa kecilnya ruang dalam gua tu kan. Tapi dibantu dengan sarang labah-labah Al-Ankabut, buat sarang seolah-olah takkan ada siapa yang lalu ke sana. Itu bantuan Allah. Kemudian Nabi keluar pula dibantu oleh seorang pemandu penunjuk jalan. Siapa nama dia? Abdullah bin Uraikid, yang mana dia bukan Islam pada ketika itu, tapi dia menunjukkan jalan. Dinunjukkan jalan. Dan untuk makluman semua, Nabi berhijrah. Nabi tidak mengikuti jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Makna jalan Nabi itu jalan yang susah, jalan yang berliku. Kemudian bila dapat tahu, masa Nabi keluar, yang Nabi tabur-tabur tanah pasir tu, ada yang nampak. Puak kafir Quraisy ni ada yang nampak. Dia cakap dengan tentera tu, kau tak nampak Muhammad lalu tadi, apa kau biarkan? Apa kau tak tangkap dia tadi? Mana ada, tak nampak pun. Dia lalu depan kau tadi, aku nampak. Jangan bohong. Kau pergi tinjau. Seorang tu pergi tinjau, elok dia tidur dalam tu. Yalah hal tu Sayyidina Ali. Besok tu bila tengok yang keluar Sayyidina Ali pada ketika itu, masa tu budak lagi, Sayyidina Ali ni muda lagi, ditampar depan khalayak, dia dengan Sayyidatina Asma Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Kau nak tampar, tunjuk mana ayah kau, mana pergi. Semua tak cakap, semua tak tahu. Dalam tempoh 3 hari dia dimaklumkan tentang perkhabaran risikan-risikan. Mereka menyampaikan berita tentang apa strategi. Itulah akhirnya Nabi, diringkaskan cerita, Nabi pun berhijrah. Nabi tinggalkan Mekah. Berjayalah Nabi dalam perjalanan yang panjang. Sampailah Nabi sampai tiba di Quba. Nabi membina Masjid Quba. Kan kita tahu siapa yang dah pergi Mekah Madinah, dia faham. Tu sebab siapa yang belum pergi lah. Hari tu dalam tempoh 2 tahun PKP, berapa ramai orang menyesal tak pergi umrah, tak pergi haji. Menyesal, ada peluang pergi tak nak pergi. Kau pergi asyik-asyik Bali Bandung, tak ada tempat lain. Yang seorang tu Batam, yang tak ada tempat lain pergi. Sanggup pergi kan, habis duit tu kalau campur kan, pergi Makkah berapa kali boleh pergi kan? Pergi, ada peluang pergi ni, pergilah. Siapa yang nak pergi haji yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa haram melintang, boleh pergi pada tahun 2136 insyaAllah. 3 kali hidup mati, tak agak boleh pergi lagi. Dah hati hidup boleh, tak boleh pergi kan, macam tu lah. Tapi itu semua perancangan manusia, itu sistem. Tapi buat rayuan, kadang-kadang kita ada rezeki dapat pergi, insyaAllah. Ada orang yang tak sihat, ada yang dah meninggal, jadi mungkin kota tu dapat kat kita. Pergilah. Berapa ramai orang ni cerita ni tak boleh bayang dah. Masjid Quba macam mana, tak boleh. Kalau orang tak pergi, dia tak tahu. Tanyalah orang yang dah pergi Masjid Quba tu. Cantik dah Masjid Quba tu, selesa. Bila sembahyang tu rasa, kenapa kita pergi Makkah, pergi Madinah tu kita boleh jadi baik? Sembahyang yang tak ada kerja lain, tak ada siapa tanya, weh nak lepak minum kopi mana, tak ada. Kat sana nak lepas sembahyang kan, semua nak sembahyang kan. Kalau kat Madinah tu, Masjid Nabawi tu, bagi salam dia bangun, oh dia sembahyang tahajud pula, mau semua sunat taubat pula, oh salat sunat apa lagi, sunat istikharah buat, semua buat. Sampai satu tahap tu sembahyang lah, tak apalah, niat kemudian lah fikir apa benda. Macam tu lah
Betul, itulah hebatnya. Sebab apa? Sebab di Madinah, di Mekah, tak ada siapa pergi sana bawa jawatan ni. Tak ada. Tak ada siapa bawa tangga gaji dia kat sana. Tak ada. Tak ada. Tak ada sama, tak ada siapa. Masa tu tak ada siapa dah. Masa tu, ini YB tu. Kau tak nampak ni YB Zaidi tu. Kau tak nampak ni. Tak ada dah. YB pun relax, elok profil. Kat sana lah dia rehat sikit. Tak payah pening-pening kepala. Betul. Saya itu bulan 3 saya pergi umrah. Ya Allah, saya ingat saya boleh rehat. Ingat boleh lah rehat, boleh lapang lah kan. Saya dah hari-hari ceramah, tak ada rest langsung. Alhamdulillah dapat pergi Makkah. Rupa pergi sana lagi tahu. Rupanya senarai tertunggak 2 bulan yang tak boleh pergi tu, tiba-tiba pergi. Bulan 3 tu penuh. Dekat hentian rehat, dekat Al Jazeera tu, tempat rehat tu, R&R dia yang buruk tu, yang tak berapa lawa benar, yang tempat toilet dia pun, ya Allahu Akbar. Dekat situ ambil wuduk dengan pakai kain ihram. Hentian rehat tu bayangkan 25 ke 30 bas berhenti situ, semua orang Malaysia. Macam mana aku nak rehat? Nak kencing pun tangguh, besok adalah kencing. Ramai mana? Ni bayangkan tu. Ambil gambar boleh? Biarlah duduk dalam bas. Macam itulah. Tapi siapa yang belum pergilah. Dekat sana kita akan rasa tenang. Kita nak mengaji, pas mengaji kita solat, pas solat kita zikir. Kadang-kadang ada orang dalam tempoh 10 hari berada di sana sempat menghafal surah-surah dekat sana. Betul, pergilah. Siapa yang belum pergilah. InsyaAllah. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 12. Ini bukan promote YB, contoh. Kan? Bukan promote tapi lebih kurang lah. Jadi betul. Jadi macam tu juga bila kita datang sini. Cuba tengok dia datang semayang. Mana dia tulis? Jemput hadir beramai-ramai pada malam ini, kan? Untuk dengar ceramah hanya untuk grup yang berpendapatan 5,000 dan ke atas saja. Tak ada. B40 tak boleh datang. Mana ada? Tak ada. Saf pertama hanya untuk mereka yang bergaji 5,000. Saf yang kedua gaji 4,000 ke bawah. Ada? Tak ada. Siapa yang awal sampai dia pergi ke depan. Itu je. Contohlah. Jadi mana nak begitu apa? Di masjid ni sama ya, kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ya? Masa tu lah tak ada siapa berani melawan imam. Imam selagi imam tak kira takbir, tak ada siapa marah. Angkatlah takbir cepat. Tak ada. Kan? Iya, semua nunggu imam. Betul tak? Ini nak beritahu kat sini kita sama je di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan begini demikian pula bila Nabi sampai aja ke Yathrib, Nabi disambut dengan penuh riang dan gembira. Mereka bersyair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu orang perempuan Mahaban berjanji tahu, gembira nyambut Nabi. Ini tala'al badru ala. Nah, tak tahulah sedih ke apa. Kan? Orang buat berjanji, dia buat berjanji, kan? Kena gembira. Tala'al badru alaina. Macam tu. Telah datang bulan purnama kepada kami. Nampak? Kitab berjanji tu cari. Saya grup mak saya tu. Mak saya tu dekat Seman tu, Najihatun Najah, marhaban berjanji. Saya cari kitab berjanji yang siap terjemahan. Fahamlah kita maknanya. Bulan purnama datang, tak gembira ke kita? Macam tu. Ya? Iya. Macam tu lah. Dan bila Nabi sampai, semua berebut-rebut nak ajak Nabi bermalam dekat rumah dia orang. Dan Nabi memilih tidur dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nak tahu rumah Abu Ayyub? Siapa yang dah pergi Makkah, siapa nak pergi Madinah? Kalau perasan pintu masuk Babus Salam tu, Masjid Nabawi tu, dekat luar pintu tu ada satu tembok. Dia tak labelkan tembok tu. Ada satu tembok luar, dekat je dengan pintu Masjid Nabawi tu, pintu Babus Salam tu. Luar tu sikit, ada satu tembok, ada seorang lelaki Arab duduk dia jaga tembok tu. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Cuma kalau letak label, adalah masyarakat dunia ni daripada negara-negara tertentu, dia tak boleh nampak benda tu. Mula je nak menyembah-nyembah tempat tu. Tengok ada orang naik sampai ke bukit tu nak menyembah apa tu? Tu Jabal Rahmah. Konon tu lah dapat jodoh kan.
Bawa bini tu dalam hati minta, ya Allah, kau bukakanlah hati bini aku ni, ya Allah, agar meluluskan permohonan aku, ya Allah. Kan dia ingat Jabal Rahmah tu function, mana-mana tampik doa lah, kan. Itulah. Iya, tak, saya niat yang baik-baik ni, tak ada cakap yang bukan, ya. Orang perempuan ni kan tak boleh. Kalau dia hantar surat kat imam, minta tolong jangan ajak lagi dah Samsul Debat, menghasut dah, kan. Dan kan, saya ni jaga orang perempuan ni, saya jaga orang perempuan, ya. Seorang pun tak terbela nak lebih, betul tak orang perempuan? Oh, tu copek kau ngangguk kan. Tapi memang betul, kan? Jadi makna kata dekat rumah tu lah Abu Ayyub Ansari, dan kemudian dipersaudarakan puak Muhajirin dan puak Ansar. Muhajirin ni yang datang berhijrah, Ansar adalah penduduk di Yathrib. Antara satu ikon yang berhijrah namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, bisnes banyak, pelotak berniaga. Jadi Abdurrahman bin Auf ni dah berhijrah, bukan senang nak tinggalkan Mekah dengan tak perniagaan dia banyak, duit dia banyak. Tapi dia tinggalkan, dia siap ajak balik, mari kita berhijrah ikut Nabi. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang dijanjikan syurga, dijamin syurga, sahabat antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga, tapi paling lambat sekali masuk syurga sebab duit dia paling banyak sekali, sebab dia paling kaya. Jadi jangan minta jadi kaya, tuan-tuan, lambek masuk syurga. Siapa yang nak jadi kaya tadi, kan? Jangan sibuk nak jadi kaya, tapi kejarlah bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam perempuan, okey, macam itulah, kan. Carilah bahagia, cari bahagia. Jadi kau jangan kaya sampai bila tak sudah, kan. Tapi Abdurrahman bin Auf, dia berhijrah, masa tu dalam tangan dia bawa bekal apa? Dia bawa keju dan minyak dekat tangan. Itulah yang dibawa sebagai bekalan untuk pergi ke Yathrib. Sampai ke Madinah, Nabi persaudarakan dia Ansar dan Muhajirin. Salah seorangnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Kenapa? Sa'ad bin Rabi' juga adalah usahawan yang berjaya di Yathrib. Aku persaudarakan kau Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' pun cakap, aku ada banyak ladang-ladang kurma, kebun kurma, mana satu yang kau nak? Kau cakap. Tak nak. Ini Husin Lempoyang, saudagar unta leher panjang. Tak adalah. Tapi dipersaudarakanlah dengan puak Ansar. Sa'ad bin Rabi' ni kaya, aku ada tanah-tanah, mana satu yang kau nak wahai Abdurrahman bin Auf? Kau beritahu je, semoga Allah merahmati kamu wahai saudaraku. Aku tak mau, dia kata. Kalau kau tak nak tanah, tak apa, aku ada bini ramai, mana satu yang kau nak? Kau beritahu je. Open tender. Dia tak ada kata, ni kau ambil lah ni pemalas, aku dah tak apa-apa nak dah, kau ambil lah. Tak. Ni ada beberapa orang, ni isteri aku ni, mana satu kau nak? Kau cakap. Semoga Allah merahmati kamu wahai saudaraku. Aku tak mau. Inilah sifat persaudaraan yang kena ada. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Tapi kita pada hari ini ramai yang mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Itu ceritanya. Dan pada ketika itu, habis kalau kau tak nak bini, kau tak nak tanah, kau tak nak, kau nak apa? Maka Abdurrahman bin Auf kata, cukuplah wahai saudaraku, kau tunjukkan aku ke manakah jalan nak menuju ke pasar, aku nak berniaga di sana. Berniaga, bermodalkan keju dan minyak tadi. Sampailah di sana, masalahnya di pasar Yathrib ni didominasi, dimonopoli oleh puak-puak Yahudi. Tapi Abdurrahman bin Auf berniaga, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf cepat mendapat tempat dekat sana sebab Abdurrahman bin Auf punya strategi yang sangat baik, sangat hebat. Dan satu hari Nabi terbau bau wangi-wangian pada Abdurrahman bin Auf. Kau berkahwin ke? Sebab bau wangian tu wangian orang berkahwin. Kau dah berkahwin ke? Ya Rasulullah, aku berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Baguslah, doakanlah aku ya Rasulullah. Semenjak daripada itulah Nabi doakan dia. Apa juga yang Abdurrahman bin Auf sentuh, apa benda juga yang dia buat, semua bertukar, semua berubah, dia menjadi kaya raya. Abdurrahman bin Auf, kenapa orang suka berurusan dengan dia? Dia berniaga unta. Dia jual unta tu, beli modal 1,000, jual balik 1,000. Modal 1,000, jual balik 1,000. Tu orang suka beli dengan dia. Orang lain beli 1,000, jual 2,000.
Beli 1,000 jual 2,500. Dia beli 1,000 jual 1,000. Ni untung ke mana? Untung dia dekat tali. Tali dia harga 1 atau 2 dinar saja. Jadi nak bagi tahu, bukannya peniaga-peniaga taikun Cina, bukan taikun India, bukan taikun Barat. Rupa-rupanya Abdul Rahman bin Auf dah lama dah ajar orang Islam tentang sistem volume. Walaupun kecil, tapi kalau orang beli banyak, alhamdulillah. Macam itulah. Dan Abdul Rahman bin Auf mempunyai kekayaan waktu dia meninggal dunia, dia meninggalkan kekayaan tak kurang 370 juta harta dia. Dan duit dia semua di kebanyakannya dimanfaatkan untuk jalan Allah. Setiap kali perang dia akan bagi sumbangan. Dan setelah Nabi meninggal, setelah Nabi wafat, dialah yang menjaga kebajikan isteri-isteri baginda. Setiap isteri baginda ada 2 bodyguard akan ikut, escort, bawa pergi pasar, pergi sini, 2 dia bagi gaji. Nak beli tanah, beli apa untuk isteri Nabi, semua diuruskan oleh Abdul Rahman bin Auf. Dan kepada keluarga-keluarga terlibat dengan peperangan Badar, Abdul Rahman bin Auf bagi sumbangan setiap setiap keluarga ni, setiap keluarga, seorang yang terkorban yang ke perang Badar, yang terbabit dengan perang Badar, setiap keluarga tu tak kurang nilai duit hari ni RM400,000 satu keluarga. Macam itulah dia. Nak tunjukkan orang kaya yang menyumbang, tak heran tuan-tuan. Tak heran. Jadi itu antaranya lah. Jadi nak menceritakan tentang perubahan-perubahan yang dibuat ni, memang betul banyak peristiwa yang hebat-hebat. Begitu juga Nabi persaudarakan, mendamaikan puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj berperang, bergaduh berpuluh tahun, punya teruknya bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Bayangkan bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Apa sebab ke bergaduh ni? Rasulullah tanya. Entahlah, dah lupa Rasulullah. Dah bergaduh lah, tahu lah bergaduh. Hanya tu. Kita azan dulu. Azan.
Okey, okey. Sebelum kita sambung, ada siapa pemilik kereta Alza Kelabu AJA 791? Ni lampu tak tutup. AJA 791. Mungkin saja kot nak bagi lampu menyala kot, tak tahulah. Biar dekong senang nak tukar Alza baru, tak tahulah. Tolong tengok kan ya. Okey. Jadi itulah dia tadi. Kita tengok kan, ada juga pelbagai teman Aus dan Khazraj tadi. Aus dengan Khazraj bergaduh. Bergaduh dah lama sampai akan terlupa apa sebab dia gaduh. Kan, tak ingat ya Rasulullah, kami tahu gaduh-gaduh ya, katakan. Jadi Nabi damaikan mereka, dan kalau kita ketawa, kita golak, kesian tengok dia orang bergaduh sampai terlupa. Rupanya hari ini banyak dah berlaku dalam masyarakat kita. Mak, kenapa kita tak baik dengan pakcik tu? Bukan dia saudara kita ke? Entahlah ni masa atuk kau dulu, tak tahulah apa ceritanya. Banyak berlaku. Jadi sekarang ni tautkan hubungan, tautkan silaturahim antara kita. Lupa-lupalah benda-benda yang gaduh-gaduh orang dulu-dulu, sudahlah. Tak apa sebab itu bukan untuk kita untuk meneruskan permusuhan itu. Kan orang dulu-dulu kadang-kadang ada dia mengajuk, dia bawa diri. Dulu-dulu kan. Putus saudara, ayat tu biasa dulu. Kan? Berpatah harang ayat kan. Tak boleh terima lah, cukup-cukup lah katakan. Kadang jangan koreh-koreh lagi dah. Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah, tapi memang berat nak buat, iaitu minta maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan cukup berat. Minta maaf pula dia tengok ranking. Apa salah aku lah minta maaf dengan dia? Aku bos dia. Kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Aku pak saudara dia. Kenapa lah aku minta maaf? Bukan salah aku. Itu ayat dia. Memaafkan pula pilih. Aku boleh maafkan, tak ada masalah, tapi bukan dia. Pilih pula orang. Jadi kenapa? Apa alasan yang paling baik? Alasan yang paling baik kenapa kita minta maaf dan memaafkan, sebab kita tak tahu ajal kita sampai bila. Berapa ramai kan, berapa banyak yang kita tengok kat dalam masyarakat kita. Ada orang sakit, kita nak pergi tengok. Dia dengar dah nazak dah ya ke? Aku ingat petang sekarang nak pergi tengok lah, lepas asar kan nak pergi tengok. Dia cakap dengan isteri, abang ingat petang ni lepas asar nak pergi tengok lah. Petang tu dia terlelap. Bini pun cakap, bang, abang jadi tak nak pergi tengok haji apa tu yang tak sihat tu. Abang kata nak tengok, dah sakit teruk dah tu. Sadap pula tidur ni. Besok je lah. Besok pagi-pagi abang pergi. Malam tu meninggal. Lepas tu keluar ayat, aku baru nak tengok dia. Tak sempat aku tengok. Wahal ada kesempatan tengok tadi, kita yang tak pergi. Kan? Kita dah ada kekuatan sepatutnya boleh pergi, tapi kita memilih tidur daripada ziarah dia. Tak sempat. Sebab dia mati dulu. Tu mujur dia mati dulu. Kalau kita mati dulu, rupanya yang tu tak jadi meninggal, dia ziarah kita. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Jago. Kita ni bukannya kukuh mana kan? Bukan kukuh mana. Jadi tiba-tiba boleh meninggal. Siapa sangka naik kereta, zap, langgar ke orang, mati. Kan? Kadang-kadang tak langgar orang tu langgar, lori berhenti dilanggar. Lori tu berhenti dilanggar, lori tu mati. Nak cakap apa? Motor dengan motor berlanggar, mati. Mati ni bukan sebab apa yang kita fikir. Ada orang tu jatuh. Ingat tak ada satu peristiwa dekat KL tu, yang lori tu dia lunggah dekat traffic light tu, break dia tak makan, dia langgar semua kereta, habis terbalik kereta tu. Cina tu elok keluar daripada kereta. Lapal tu. Elok hidup lagi Cina tu. Tak tunjukkan apa? Ajal ni Tuhan tentukan. Jadi kalau kita mati, tak sampai dah buat apa-apa. Jadi jangan kita fikir-fikir lagi. Nak minta maaf aja. Nak memaafkannya senang. Ingat tak bagaimana seorang sahabat, kan, seorang sahabat tu, Nabi datang dekat masjid, tengah duduk-duduk dengan sahabat kat Masjid Nabawi, nampak ada seorang lelaki ni masuk. Ketahuilah sungguhnya yang tu ahli syurga, Nabi kata. Kemudian hari yang lain tersempak dengan lelaki yang sama. Lelaki ni ahli syurga. Lepas tu jumpa lagi hari yang lain, lelaki ni ahli syurga. Sahabat-sahabat tak tahan, apalah yang hebat nama lelaki ni sampai dia dikatakan ahli syurga.
Maka malam tu dia orang pergi pakat-pakat pergi ke rumah dia, dia kata assalamualaikum, dia kata waalaikumsalam, dia kata kami sahabat kami nak mohon izin, boleh tak kami nak menumpang tidur kat rumah kamu, kami ni bermusafir, sebenarnya dia nak ambil trik je kan, helah saja nak bermalam kat rumah orang tu, nak tinjau tengok amalan ni kat rumah dia buat apa. Dia orang baik, boleh, tak ada masalah, bolehlah, rumah aku ni biasa-biasa je. Dia pun singgah. Setiap malam ni tinjau kawan tu, tengok bangun macam biasa, tidur macam biasa, semayang pun macam biasa, tak adalah kata hebat sangat pagi mengaji ke apa, tak ada pula, biasa-biasa je. Macam mana apa amalan dia? Sudahnya 3 hari 3 malam tak dapat jawapan. Akhirnya dia tanya, cubalah kau cerita, kami sebenarnya nak tahu sangat apa amalan kau, sampaikan Nabi sebut kau ni ahli syurga. Dia pun cakap, aku pun tak adalah apa sangat yang aku buat, dia kata. Cuma yang aku ingatlah, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa niat, aku maafkan semua orang sebelum aku tidur. Yang kedua, aku niat kalau Allah panjangkan umur aku esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Dan begitu juga yang ketiga, aku tidur, aku niat kalau aku panjang umur sampai esok, aku niat, aku nak tolong, nak buat baik dengan semua orang. Macam itulah niat-niat oleh para YB sebenarnya. Sebelum tidur. YB kena sabar banyak-banyak kan. Nak baik macam mana? YB ni kalau jadi YB, wakil rakyat, hari-hari konyang kena maki dengan orang. Depan YB jangan risau, YB sam selahat, YB datuk apa sihat, macam tu. Belakang di balon tak cukup tanah tu. Jadi YB sabar ya. Memang macam tu kan. Tapi insyaAllah YB ni tak ada YB lain ya. YB ni okey kan. Iya betul, kadang-kadang kita kena faham tu kan. Memang ada mana, bukan semua orang suka kita nak puaskan hati semua orang, tak boleh jadi senang je. Maafkanlah. Rupanya memaafkan ni besar kedudukannya sisi agama kita ni kan? Maafkanlah. Tak kisahlah apa benda ini buat, apa benda tak dia tak buat, anggaplah tu Allah bagi peluang kepada kita untuk berpahala. Kalau tuan-tuan cakap saya tak boleh tahan lah, dia usik nama saya, keluarga saya tak boleh tahan. Soalan dia, Nabi apa orang tak maki Nabi cakap? Dia boleh pukul saya, Nabi apa orang tak buat? Nabi sujud dia boleh letak, bayangkan bini Abu Jahal, bini Abu Lahab boleh letak isi perut unta, letak kat tangkuk Nabi. Cuba fikir, busuk tak busuk? Nabi yang mana? Macam tu ya Nabi. Nabi tak pernah mendoakan. Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi adalah antara Nabi yang tak pernah doa, melingkuplah orang ni, tak ada. Nabi tak pernah doakan. Terbaliklah dia, hancurlah dia. Nabi tetap minta ampun untuk umat dia, bukakanlah hati umat aku. Macam tu lah dia tuan-tuan ya. Itulah Nabi. Lepas itu adalah ayat orang cakap tu, itu Nabi kan, dia cakap macam tu kan, itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar tontu-tontu, Nabi kecil hati. Sebab apa? Nabi ni kita tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ni diutuskan uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Ikutlah yang baik-baik, ikut ya? Nabi kono maki, kono baling, kono koji, kono pukul, apa tak boleh, semua Nabi dapat dah. Tapi Nabi sabar. Nabi kono baling batu berdarah-darah, sampaikan sepatu Nabi itu kalau ditangkupkan mencurah darah keluar kan. Masa Nabi pergi nak cuba sebarkan dakwah di Taif, pada ketika itu malaikat tak beritahu, wahai Muhammad, kau nak tak aku terbalikkan gunung gandang ini mati penduduk Taif ni? Nabi kata jangan. Bayangkan kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat tu. Proposal made by malaikat, so Nabi rejected kan? Nabi reject. Nabi kata Nabi tak jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Rupanya betul, hari ini 100% penduduk Taif Islam. Kalau terbalik guna habis, tak ada dah dalam sejarah cerita Taif tu. Nampak tak? Tu yang kita kena fikir. Nabi pemaaf, Nabi macam mana? Kena baling batu berdarah, apa cerita? Kita baru kena marah sikit, kena kutuk sikit, gugur ke cuping telinga tu, tak ada pun. Samsul debat apa orang tak cakap. Bila aku naik kereta basah, basah kereta payah juga. Naik kereta Azia itu datang sini,
Susah hidup dia sekarang. Aku tak tahu apa benda aku nak buat. Susah. Kan? Sedangkan Azia tu is my favorite car. Saya memang suka naik kereta Azia. Tapi 2 minggu lepas Webi, saya naik Azia berceramah dekat UTM Jalan Semarak, parking dekat situ, lepas tu masuk ceramah, balik boleh kena klaim. Bayangan tu kereta penceramah kena klaim, kurang hajar betul. Aduh, tak boleh tahan lah. Saya rasa belum pernah berlaku tu dalam sejarah kereta penceramah kena klaim. Saya ceramah dekat dekat ni untuk TM, syarikat TM di Kuantan, naik Azia. Nak sampai tu kereta kotor. Weh, kopi basuh. Saya cakap dengan asisten tu, kopi basuh kereta ni dah kotor nampak ni. Dah kau dah basuh kan, kau datang ambil aku balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Pegawai TM tu sambut saya dekat lobi tu. Steady ustaz ya. Datang jauh-jauh naik Grab. Oi, kata aku tu betul. Dia boleh sebut Grab tu. Tapi apa dah hal? Lantak lah nak cakap. Apa yang kita paning-paning kepala? Kereta Azia, kau kereta besar, kau motor kecil, motor besar, kau semua rezeki yang halal kita dapat dengan titik poluh kita. Apa masalah kita? Yang takut-takut memang. Ini ada pula naik kereta besar, suruh kat rumah, tak nak datang masjid naik kereta besar, dia bantai naik motor buruk tu. Naik kereta besar tu, setiap kali tu disayang kereta tu, dicungkil batu colah tayar tu, toruk batu sayang kat kereta. Baru 2 minggu pun mati, nanti tak sampai bawa kereta tu. Kan? Lepas tu dah bawa, yalah kereta tu dah ada, biar dia disebab dapat pahala bawa kereta tu untuk tujuan yang baik. Tu tentu ya tuan-tuan. Banyak cerita kan. Jadi perubahan. Kalau tengok dalam surah Al-Mudassir ayat yang kelima, perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan itu juga satu hijrah, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Allah beritahu. Surah An-Nisa ayat 34, berpaling dari isteri yang tidak patuh, itu juga perubahan. Ya, begitu juga Al-Muzammil ayat 10, meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Yang mana Allah Ta'ala sebut, dan bersabarlah Muhammad tak ada apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Tinggalkan cara yang baik. Nampak tak? Surah Al-Ankabut ayat yang ke-26, kembali pada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya. Kembalilah pada Allah. Oh, tadi saya tertinggal tadi 3 benda yang kita nak kerja. Itulah sadap benar berceramah tertinggal. Pertama, kerja hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kedua, kerjalah maghfirah supaya untuk mendapat keampunan pada Allah. Melainkan kita confident, alhamdulillah ustaz, setakat bulan Julai ni belum ada dosa lagi tu. Jangan nak bohong, memang berdosa banyak dah tadi. Saya lalu ke depan tadi pun dah ramai berdosa dah, mengumpet. Tingginya Samsul debat ni, mengumpat tu, saya ampunkan lah, saya maafkan lah tu. Buka aja mas bercakap dalam TV nampak tua, kurang hajar tu, yang tu pun saya maafkan. Jadi minta ampun Allah banyak. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Okey, selesai. Kalau tidak tergantung. Kan? Maknanya hidayah, maghfirah, rahmat. Rahmat ni apa? Rahmat Allah adalah tiket nak masuk syurga. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Caranya adalah beribadah banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka soalannya yang sebenarnya tajuk kita pada hari ini, hijrah dan cabarannya masa kini. Apakah cabarannya? Cabarannya adalah manusia bukan tak nak berubah, tapi manusia tak nampak sebab mengapa mereka perlu berubah. Dia rasa dia betul. Dia rasa okey je, aku okey je. Tak. Sebenarnya dalam Islam kita boleh nampak banyak perubahan yang kita kena buat. Berubah jadi lebih baik. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, bagaimanakah dalam satu peristiwa, Nabi kata, sesungguhnya satu hari nanti kamu akan lihat bagaimana orang Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, mengerumuni umat Islam seperti mana ingin menjamah makanan, ingin menjamah hidangan. Kemudian sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Bahkan orang Islam cukup ramai sekali bilangannya pada ketika itu, tapi mereka tidak ubah umpama buih di lautan. Yang mana Allah cabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam terhadap Islam. Kenapa pula? Kenapa lemah selemah itu pula umat Islam pada ketika itu? Kerana umat Islam dilanda penyakit wahan. Itulah susah nak berhijrah. Penyakit wahan. Wahan ni penyakit apa? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Kenapa dia cinta dunia? Pertamanya soal nafsu, dan yang keduanya tidak yakin dengan apa yang Allah nak berikan kepada kita. Nafsu, nak pergi semayang, siap. Pergi mana bang? Nak pergi masjid. Abang kata nak makan malam sama malam ni. Oh ya, ayolah besok lagi masjid. Habis.
Baru siap nak pergi masjid. Gimana tu? Bah, nak pergi masjid. Abang kata nak pergi pasar malam. Tak, iya pula lah. Tak apalah. Besok-besok lagi masjid. Tak jadi pergi masjid. Habis dia kalah dengan anak dia tadi. Nafsu. Nampak tak? Tapi kalau dia kata tengah siap, pergi mana Abang Haji? Nak pergi masjid. Abang kata nak makan malam. Alah, sekejap je, kan lama sangat pergi masjid. Imam tegang, silap sekejap je. Doa biasa tak panjang pun imam ni. InsyaAllah nanti kalau abang balik kita makan sama je. Settle. Bukan susah sangat, tapi dia nampakkan sebagai halangan pula ibadah ni. Abah kata nak pergi pasal malam, lambat tutupnya pasal malam tu. Abah kan abah bagi salam apa semua kan, abah siap-siap berdoa, abah balik lah. Kita pergi lah pasal malam sama. Sebab abah ni nak masuk dalam golongan 7, salah satu pada 7 golongan yang dijamin, yang dilindungi, dinaungi oleh arasy Allah. Allah Ta'ala bantu, lindungi kita, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat. Salah satunya apa? Golongan yang hatinya terpaut pada masjid. Jadi mana kata tu antaranya lah. Jadi mana kata nafsu ni memang akan mengganggu kita, akan mengganggu kita. Sebab apa? Cinta dunia. Cinta dunia ni ada 3. Pertamanya apa? Pasangan, menyebabkan dia leka. Tadilah suami, isteri, anak-anak. Sedangkan semua tu sementara je sifat dia. Suami sementara, isteri pun sementara, kan? Melainkan kita sama-sama berpimpin tangan untuk menuju ke arah yang diredai oleh Allah. Isteri aku pandai masak, tak main nak makan kat kedai. Berbena makan kedai. Bini aku masak sedap daripada kedai. Besok sama dia makan dengan kita kat kedai. Apa hang kau tiba-tiba makan kat kedai? Bini aku meninggal malam tadi. Padan muka kau. Macam apa? Belagak sangat. Cakap apa? Sementara. Kan? Isteri pula cakap, suami aku tiap-tiap bulan bagi 2,000 sebulan. Kau ada? Ayat dia. Malam tu suami mati tercekik sudu. Kena jerit dengan bini ni. Abang gap tercekik sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Allahu Akbar. Nak cakap apa? Sementara. Berapa ramai orang meninggal ni. Baru ni sahabat saya, dia kerja dekat Baitul Mal di Negeri Sembilan. Dia kata isteri dia umur 35, 36 meninggal dunia dalam tidur. Demam sikit je, meninggal dalam tidur. Anak kecil-kecil lagi. Terkejut saya mendengar cerita. Dia minta saya doakan dia. InsyaAllah doa baik-baik je. Dia kata apa? Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Dah tua-tua bawa cara tua. Yang muda pun jangan perasan hidup lama. Macam tu je. Ini dah tua-tua nak masuk lagi pertandingan apa? Suara mas apa? Kilauan mas. Betul boleh. Kalau apa? Kalau boleh pihak masjid escort dia. Pergi sampai ke KL tu pakai van jenazah. Bawa. Tengok sanggup tak ada. Biar ingat sikit tu. Kan melalak kan. Kesian. Kadang-kadang kita nak, saya nak keluarga saya berjaya dunia akhirat. Anak saya umur 7 tahun. Seawal 7 tahun saya dah hantar dia masuk pertandingan bintang kecil. Apa benda bintang kecil masuk? Patutnya jadi macam budak kat luar tu. Nampak? Baju putih, serban putih. Seawal umur 6-7 tahun masuk sekolah tahfiz. Baru betul. Kan? Barulah jalan tu nak kena betul lah. Perubahan yang nak kita buat. Kan? Tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Kenapa pula I rasa okey je. Sebab dunia. Kedua, sebab duit, sebab harta. Rumah besar betul kat Sungai tu. Aku tengok rumah tu cantik. Kalau aku ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Cerita 10 tahun lepas. Hari ni orang tak peduli dah rumah tu. Berlambak rumah besar kat Sungai ni, lagi lawa pada rumah tu. Masa berlalu, akhirnya design tu pun dah tak relevan. Nak cakap apa? Dan begitu juga yang ketiga, jawatan, pangkat sementara. Syamsul Debat pernah bergelar pengarah undang-undang, legal advisor. 80 penguat kuasa. Ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Ada 8 pembantu takbir. Ada 10 bailiff. Tabik spring, tuan. Sampai masa pakai kad pesara. Tunjuk dekat hotel Signature tu, dapat 10% diskaun. Kad pesara sampai masa pencen. Dia tu DO nombor 1 dekat situ tiba-tiba dekat tiang masjid. Apa kau orang tu pencen? Pencen lah. Betul tak? Sampai masa ni yang pencen-pencen ni bukan kaleng-kaleng ni pangkat ni.
Ada yang pernah jadi SB, pernah jadi pegawai risikan, pernah jadi pegawai diplomatik, pernah pegawai takbir dan diplomatik, seorang pernah jadi pegawai kanan kepada menteri. Mungkin ada di kalangan kita ni hebat-hebat, tapi sampai masa pencen. Kan? Iya. Tu sebabnya kita dunia semua tu. Satu kali pangkah 3 Perdana Menteri dapat. Kan sementara tu. Nak tunjuk. Betul tak? Takkan tak faham lagi. Tuhan bagi signal tu. Sementara semua. Iya, ni Samsul Debat. Berapa lama? Sampai lama masuk dah keluar Samsul Sebat, Samsul Debab, Samsul Debi, semua keluar agaknya. Kan? Iya. Kadang kita je yang tak nak menerima hakikat. Sebab tu Nabi ambil ranting kayu tu, Nabi lukis dekat tanah tu, Nabi buat satu garisan panjang. Garisan panjang Nabi buat. Kemudian Nabi ambil lukis pula satu petak tergantung. Garisan panjang tu, satu petak tergantung macam tu. Boleh bayang tak tu? Satu petak tergantung Nabi buat, kemudian Nabi cakar dekat dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu? Nabi beritahu garisan panjang tu, Nabi beritahu itulah cita-cita manusia. Panjang. Nak buat tu, nak ini, nak itu, nak ini. Tapi yang 4 segi tu, senangkan 4 segi ni, setakat itu je umur manusia ni. Kemudian cakar-cakar cala tu, ujian, dugaan yang datang dalam hidup kita, yang menyebabkan lagi tak terasa, tiba-tiba dah tua. Tiba-tiba dia beli ayat, tiba-tiba dah 60 umur aku, dia kata. Seolah-olah tak sedar diri selama ni, baru tahu umur dia dah 60. Kan? Saya lah, umur saya hari ni, kan, ikutkan umur saya sekarang 25 tahun. Kan, 25 tahun dengan 20 tahun pengalaman, macam tu. Jadi jangan dicampurkan. Kalau ikut umur arwah abah saya ni meninggal, dia demam tiba-tiba, esok tu meninggal. Masa tu umur dia genap 50 tahun. Ayah saya meninggal muda. Kalaulah saya ikut arwah abah saya fikir macam tu, maknanya saya ada tak sampai pun 10 tahun nak hidup. Macam tu je fikir. Ini nak lagi, boleh kita rasa sempat 100 tahun ni, boleh tu main cek nafas macam tu je. Tak ada. Ada orang tu jalan-jalan bam, jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang fikir ni confirm mati ni dalam tu. Maka jabatan bomba dan penyelamat datang, dia pun tarik pakai tali, cek nadi dia ada lagi, berdenyut, hidup lagi. Lepas tu bila dia tersenah, hebat bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Tadi jatuh tak mati, meninjau tu terperanjat, kata tengok lubang tu dalam, mati. Nak cakap apa? Jadi hidup mati kita ni bukan mati pun bukan sebab kita tentukan. Ini confirm mati ni, tak mati. Kan? Tapi biarlah mati ni dalam hidup kita ni beramal. Hidup kita ni biarlah mati dalam keadaan bermaruah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham maksud tu? Maksudnya hidup tu bermaruah, mati kena baham harimau, steady lah. Kenapa? Macam mana atuk kau mati lu? Dia berlawan dengan harimau. Hebat atuk kau. Macam tu. Ini kalau gigit anjing melumpur-melumpur, semua mati. Apa bodoh kan? Macam tu lah. Jadi makna kata tu yang kedua dan yang ketiga, maknanya dari segi tadi pasangan, yang kedua harta dunia, yang ketiga pangkat, semua sementara. Dan begitu juga cabarannya adalah kadang-kadang susah nak istiqamah, berubah tapi sekejap sebabkan adanya kawan-kawan. Jadi nak berubah, pertama matlamat mesti jelas. Macam mana aku nak berubah? Mungkin aku nak belajar solat. Ada satu hamba Allah, pencen pangkat tinggi di Putrajaya, ketua pengarah, pencen belah ribu pencen, jumpa dengan imam, minta nak belajar solat, sebab selama ni solat ikut-ikut tak tahu. Bayangkan. Mungkin ada yang cakap dah tua-tua pun nak belajar. Tak. Kita patut fikir, jangan-jangan dia yang dah tua, yang Allah bagi hidayah untuk solat ni, belajar solat, entah solat dia lebih baik daripada kita yang perasan dah betul solat kita. Dia belajar. Nak belajar mengaji, kena tahu, aku nak berubah, aku nak buat apa? Tak tahu, tak salah janji berubah, tak boleh. Mesti matlamatnya jelas.
Kemudian kedua, melazimi taubat dalam hidup kita. Lazimkan diri kita bertaubat. Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Taubat, minta ampun kepada Allah. Pertama, tahu kita buat salah, menginsafi kesalahan yang kita buat, dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah taubatan nasuha. Ya, kemudian begitu juga yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar Allah beri kekuatan kita agar sentiasa berada di jalan yang baik. Kemudian yang keempat, mulakanlah dengan perubahan yang ringan. Contoh macam istighfar. Oh, aku nak dimula dengan istighfar. Paling baik sekali nak istighfar, kita buat istighfar 1000 kali. Jangan terus balon 1000 kali. Memang tak buat lagi dah lepas tu. Banyaknya pula dah lah tu, cukup lah tu. Buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000. Macam mana? Kaifan astaghfir ya Rasulullah. Macam mana cara nak istighfar? Maka Nabi ajar, astaghfirullah paling senang. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Zikir itu lihat. Yang Nabi tak ajar, astaga, tu Nabi tak ajar. Itu ramai budak tu bila type dekat WhatsApp tu astaga, dia katakan. Nah, itu Nabi tak ajar, tak dapat pahala. Istighfar, mulakan dengan perubahan yang ringan. Kemudian pilih persekitaran yang baik. Bercampur-campurlah dengan orang yang baik. Datang masjid baik, insya-Allah. Alah, pergi masjid belum tentu baik lah. Oh, ayat dia. Memang pergi masjid belum tentu baik, tapi ada harapan jadi baik. Pergi disko belum tentu tak baik. Betul. Tapi pergi disko ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi orang pergi disko, berhenti isyak, belum pernah dengar lagi. Jangan nak membohong. Datang masjid. Kemudian yang keenam, jaga salat dan ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Pada siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak, bersalat dan ingat Allah banyak-banyak. Kemudian bersyukur pada setiap yang kita buat. Contohnya, aku belajar mengaji, alhamdulillah, aku dah pernah boleh kenal huruf, aku dah boleh baca, boleh mengaji dah, boleh mengaji dengan imam. Orang perempuan bagi galakan pada suami. Kalau suami baru nak belajar, suami baca, suami jadi imam, Fatihah pun tak betul. Lepas ni jangan lagi dah tengok kerana dunia. Cari menantu pun tengok dunia. Kau kerja mana? Duit kau berapa? Gaji kau berapa? Ni kereta apa yang kau bawa ni? Kereta kau ke kereta pinjam? Kereta bapak kau ke kereta kau? Semua dunia. Kau tengok tu dahsyat menantu dia. Kereta besar menjala kereta tu. Dia turun kereta pakai kot, tali leher besar sejadah. Gila betul. Ini semua dunia je. Kan? Ada satu kisah tu, yang 3 datang, 3 lelaki datang terus nak meminang anak dia. Kan? Pilihlah antara kami siapa yang baik, pakcik. Tak apa, pakcik ni dah teringat dalam ceramah ni. Cari dia dah berdasarkan agama. Nama kau siapa? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kau baca surah Duha. Senang betul pakcik tu, pakai namanya. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baguslah budak ni. Makhraj dia, harkat dia bagus. Budak yang kedua, kau nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau baca surah An-Nas. Lagilah senyum budak tu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Budak yang ketiga tu dah berpeluh dah. Nama dia Yasin. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dah habis dah, bagus. Kamu nama siapa? Tu terang pakcik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad. Boleh pula lagi panjang nama gelaran daripada nama betul. Melampau, tergelak pakcik tu. Kau ni agak-agak lah. Tak ada pakcik nak suruh baca Yasin lah. Kau baca Fatihah, baca Fatihah. Pakcik nak dengar bacaan aja. Punya takut tuan-tuan kan. Bersyukurlah apa. Kalau kita dapat semayang, alhamdulillah tahu dah aku semayang. Perbuatan solat macam ni. Macam ni barulah aku tahu. Macam tu kan. Ya, belajar tuan-tuan. Dan begitu juga niat adalah sangat penting. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam mencapai kesempurnaan ibadah, mencapai kesempurnaan ibadah ni ada 4 perkara.
nak mencapai kesempurnaan ibadah, pertama niat. Mestilah mulakan dengan niat. Yang kedua, mesti kena ada ilmu. Yang ketiga, ada perubahan. Ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan begitu juga yang keempat, mestilah ikhlas. Jadi kalau kita tengok ni, kadang-kadang ada orang, kenapa kau datang masjid? Apa tak, YB tu takkan aku tak datang. Contohlah, kenapa kau datang masjid? Untung hari ni dapat lah kan, dapat jumpa imam. Adalah benda dia nak, aku nak jumpa orang tak. Tengok tu sebabnya Nabi sebut, wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa berhijrah tu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jangan lupa juga ada satu Allah Taala beritahu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Allah beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berjihad, barang siapa yang berhijrah, niat dia fi sabilillah, niatnya di jalan Allah, kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi jangan takut, jangan kita risau. Ada orang, habislah aku kalau tukar kerja kat sini kan, gaji aku dah habis gaji banyak, oh sini kan aku pergi tempat lain, habislah duit aku. Nampak ayat dia tak yakin. Kadang-kadang bekerja kat satu tempat, kita dah tahu dah tempat tu tak halal. Contohnya, kita dah tahu ada satu kedai steak tu, bawah halal, atas non halal. Ada tak tingkat atas tak halal, tingkat bawah halal, bercampur dapur, halal ke tak halal, cek balik, maka boleh diragui. Jadi kalau dia tahu benda yang syubhah tu, tak nak, berhenti, cari kerja lain. Tak nak lah, gaji dah tinggi sini. Ayat dia, maknanya dia tak yakin dengan rezeki Allah. Rezeki Allah ni ada 3. Pertama, kita kena faham kenapa bila Allah bagi rezeki ni, 3 perkara kena faham. Pertama, bila Allah nak bagi, Allah tentukan. Kedua, berapa banyak, sikit banyak Allah Ta'ala bagi, Allah tentukan. Dan ketiga, punca Allah nak bagi juga Allah tentukan. Kita tak tahu. Jadi jangan kita tidak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin, itu saja saya faham. Signal-signal tu saya faham. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham lah tu. Kojak melunjur, dah musik-musik lutut, makin saya pandang kat dia, makin diusik lutut itu. Jadi saya faham. Jadi insyaAllah tengah sadap ceramah ni, jadi insyaAllah kita akan sambung lagi dalam lain. Banyak lagi, saya belum cerita lagi soal hati yang bab dengki, bab tamak, bab sombong. Yang tu banyak lagi tu ke dalam kuliah lain. Mana kena panggil lagi ni, confirm lah ni, confirm. Ya, jadi jangan lupa tu. Jadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, apa pun yang paling penting sekali, berubahlah. Berubah menjadi lebih baik. Nabi perubahan, Nabi nak tunjuk dekat kita perubahan. Nabi ikut jalan-jalan yang bukan jalan biasa tu tadi. Nabi nak gambarkan kat kita perubahan bukan satu benda yang senang. Nabi kata yang tinggal niat dan jihad, nak beritahu niat tu susah, melaksanakan apa yang kita niat juga susah. Tapi kita kena usaha. Kita tidak boleh rasa putus asa. InsyaAllah rahmat Allah tu luas. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala sebut, kan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-hambaku, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kita semua melampaui batas. Ramai kat luar sana pun melampaui batas, kan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi minta ampun Allah banyak-banyak, berubahlah kita menjadi buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih baik. Saya bercakap ni bukan cakap saya baik sangat, saya pun tak baik. Jadi kita sama-sama. Kadang-kadang bila kita tegur orang kan, kalau kau ni tak baik lah buat macam ni, macam lah kau tu baik sangat. Ya kan? Maka jawapannya, memang aku tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Dah settle. Matikan hujah orang tu. Macam tu je. Ya? Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Kan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Mana walaupun sikit, kembang-kembangkan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan,
Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.